hubung yang terakhir tu, si Hana ni pun cakap, weh, handsome ni lah Mamat ni. Muda lagi tu. Dia cakap dekat kawan dia, kau rasa kenapa lelaki ni mati muda sayangnya? Handsome tapi dah mati. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, seperti biasa, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru sahaja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang berlaku kepada seorang gadis semasa dia pergi kursus BTN. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, kejadian ini sebenarnya berlaku dekat asrama BTN di Kulim, Kedah. Dan kejadian ini berlaku sekitar hujung tahun 1990-an. Dan dalam kejadian ini, ada satu watak utama yang korang kena kenal, iaitu Hana. Mengikut Hana, pada masa tu dia belajar dekat satu institusi di Kajang. Dan seperti biasa, kalau dulu-dulu kan, memang budak-budak uni ni, diorang kena pergi dekat Biro Tata Negara tau. So, Pika dulu pun pernah kenalah pada masa zaman Pika diploma dulu. Kena terpaksa pergi ke Biro Tata Negara ni. Tak tahulah kenapa, tapi kononnya kursus tu untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik pada negara. Macam tu lah lebih kurang. Jadi, berbalik semula kepada kisah Hana ni. Okey, Hana ni merupakan pelajar tahun akhir dekat sebuah universiti dekat Kajang. Dan dia kata yang antara syarat-syarat untuk macam grad, diorang ni semua kena dipaksa untuk pergi BTN, Biro Tata Negara. Lepas tu, bila dia tahu yang dia ni kena pergi BTN, lepas tu kena pula dekat kawasan Kulim, Kedah. Jauh yang amat kan. Sebab kan Kajang nak pergi ke Kedah tu memang jauh lah kan. So masa tu Hana ni macam, ya Allah jauhnya, malasnya lah dia nak pergi. Tak silap Hana, dia kata masa tu dia orang kena pergi dekat kursus BTN tu dalam 3 hari 2 malam macam tu. Dan dekat sini Pika nak bagi tahu dekat korang jugalah. Kebiasaannya lokasi BTN ni memang bukan dekat kawasan bandar. Dia akan letak lokasinya dekat kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan pedalaman macam tu. Jadi pada hari tu ada 3 bas yang bertolak daripada Kajang pergi ke BTN Kulim, Kedah tu. Dan bila sampai je dekat kawasan BTN tu, si Hana ni dah mula rasa tension. Sebab dia kata kawasan tu memang dikelilingi oleh pokok-pokok dengan hutan macam tu kan. Tapi at least dia ada jugalah beberapa kawan yang dikenal yang turut serta dalam kursus BTN tu. Jadi macam biasalah kalau pergi dekat kursus-kursus macam tu, biasanya aktiviti yang diorang buat ni lebih kurang sama je lah. Diorang kena bangun exercise, kena pergi berkawat, dengar ceramah. Biasanya memang macam tu je lah aktiviti yang diorang kena buat kan. Dan masa ni Hana ni juga bagi tahu kawasan tu kan kawasan hutan. Jadi memang nampak macam seram jugalah kan kawasan tu. Dia kata kalau setakat dengar bunyi ketawa hilayan macam tu, dah macam biasa dah. Asalkan benda tu tak menunjukkan diri. Bagi dia okey lagi. Untuk si Hana ni lah. Jadi nak dijadikan cerita, hari terakhir mereka berada dekat situ. Mereka ni semua dibahagikan kepada 3 hingga 4 kumpulan macam tu. Dan setiap kumpulan ni, diorang akan lantik satu ketua. Dan lepas tu mereka akan bagi kompas tau. Apa yang diorang kena buat adalah mereka akan dibawa ke satu kawasan dekat kaki bukit macam tu. Lepas tu berdasarkan kompas tu, diorang kena merentas hutan untuk cari jalan keluar. Masa tu jam lebih kurang pukul 6.30 pagi, pukul 7 macam tu. Memang betul-betul lepas subuh lah diorang ni semua kena bertolak masuk ke dalam hutan tu kan. Masa ni si Hana ni memang dia tak reti tengok kompas tau. So that's why dia kata nasib baiklah bukan dia yang jadi ketua. Jadi mereka semua ni hanya berpandukan dekat kompas tu je untuk cari jalan tu. So diorang pun berjalan kan. Diorang jumpa kawasan-kawasan hutan. Lepas tu ada juga diorang jumpa macam kebun durian. Lepas tu kadang-kadang diorang terpaksa duduk kejap, rehat kejap. Lepas tu mereka pun meneruskan lagi lah perjalanan diorang tu. Kemudian diorang pun jalan punya jalan sampailah lebih kurang 1 jam jugalah. Diorang ni cuba untuk mencari jalan keluar kan. Dan pada masa tu sekali diorang ni kan
perasannya diorang sebenarnya kena lalu dekat satu kawasan bukit ni, dan yang tak bestnya, bukit tu sebenarnya adalah jirat Cina. So, bila diorang sampai je dekat bahagian atas kan, lepas tu mereka kena turun ke bawah ni, semua budak-budak yang lain dalam grup si Hana ni turun dengan laju-laju tau. Yelah kan, sebab tu kan kawasan jirat Cina. Jadi diorang semua laju-laju turun. Tapi Hana ni pula dia jenis yang macam relax. Dia jenis macam cool kan. So dia jalan, dia siap belik-belik lagi. Dia tengok nama si Mati, dia tengok muka si Mati. Kan biasa kalau dekat jirat Cina kan dia ada letak gambar-gambar kan dekat kubur diorang tu. So si Hana ni, dia punya melenggang tu, sampai dia boleh tengok gambar. Yang lain-lain ni dah pun sampai dekat bawah. Tapi dia masih lagi berjalan dengan kawan dia lagi seorang ni. Nak tengok-tengok, siap pegang lagi batu nisan semua tu. Lepas tu, masa dia tengah duduk belik-belik tu kan, sekali kubur yang terakhir dekat bahagian bawah tu, kubur yang terakhir tu, si Hana ni pun cakap, weh, handsome-nya Mamat ni. Muda lagi tu. Dia pergi tegur dekat satu kubur ni. Ada kubur mungkin si Mati tu mati muda lah kot. Dan dekat gambar tu pula handsome pula orangnya. Jadi si Hana ni pergi tegur macam tu. Dia tanyalah kawan dia kan. Sebab masa tu kan ada kawan dia lagi seorang. Dia cakap dekat kawan dia, kau rasa kenapa lelaki ni mati muda sayangnya? Handsome tapi dah mati. Kau rasa kenapa yang dia mati? Macam tu lah lebih kurang. So kawan dia ni macam tak sedap hati lah kan. Kawan dia cuma diam je. Lepas tu kawan dia pun buat macam ni. Nak suruh si Hana ni untuk diam. So Hana ni macam bercakap banyak sangat kan. Lepas tu diorang pun buat tak tahu je. Dan mereka pun meneruskan je lah perjalanan. Dan kata dia, bila sampai je dekat satu jalan ni, diorang semua dapat jumpalah jalan keluar tu kan. Dan bila dah habis settle semua, akhirnya pada pukul 11.30 pagi macam tu, diorang ni pun baliklah semula ke Kajang. Bertolak lah daripada Kulim ni, bertolak pergi ke Kajang dalam pukul 11.30, dalam pukul 12 tengah hari macam tu. So, bila dia sampai je dekat rumah, masa tu jam lebih kurang waktu maghrib. Masa ni, si Hana ni, dia punya penat tu sampaikan bila sampai je kan, dia tak terus mandi apa semua tau. Dia tak terus membersihkan diri ke apa, tetapi disebabkan oleh dia terlampau penat, dia terus pergi baring, pergi melelapkan mata. Dia pergi tidur terus. Macam tu sebab penat sangat ni. Tiba-tiba dia tersedar sebab dia rasakan macam badan dia ni ditindih oleh sesuatu yang sangat-sangat berat. Benda tu pula menindih dekat atas dada tau. Si Hana ni cuba untuk sebut Allahu Akbar. Tapi dekat hujung-hujung lidah je. Sebab memang mulut dia macam terkunci terus tau. Dan lagi satu pula, semakin dia cuba untuk sebut Allahu Akbar tu, semakinlah benda tu menghimpit dada dia ni. Dia rasa macam dada dia tu macam nak pecah tau. Kemudian si Hana ni memang cubalah untuk meloloskan diri daripada terus kena tindih ni kan. Dia cubalah menggerakkan badan semua tapi malangnya macam terkunci terus tau. Dan masa ni lah dia pun membuka mata dia. Dan alangkah terkejutnya dia bila dia buka je mata dia, tahu tak apa yang Hana ni nampak yang menindih dia dekat atas badan dia tu. Sekali yang menghempap dia tu adalah satu jelmaan dan muka jelmaan tu pula sama macam laki Cina yang mati muda yang dia tegur dekat jirat tu tadi. Ingat tak yang dia kata kenapa dia ni mati muda semua tu kan. Muka yang menindih dia tu sama macam muka yang dia tengok dekat gambar dekat jirat Cina tu. Dan lagi satu pula, makhluk tu bukan setakat muka je. Tapi makhluk tu juga pakai baju macam zaman orang Cina zaman-zaman dulu tau. Yang saya ada pakai topi yang berjuntai apa semua tu kan. Macam tu lah lebih kurang makhluk yang menindih si Hana ni. Lepas tu kata si Hana ni juga, makhluk tu makin lama makin berat tau. Memang Hana ni tak boleh nak melepaskan diri langsung. Ni lah kot pengalaman yang kena tindih lah kot kan macam ni. Masa ni Hana ni memang tak give up tau. Dia cuba juga untuk sebut nama Allah. Dia cuba untuk sebut Allahu Akbar semua kan. Tetapi malangnya masih lagi terkunci. Dan dia perasan bila setiap kali bila dia nak sebut je nama Allah kan. Bila dia nak sebut je Allahu Akbar ke apa, memang makhluk tu makin lama makin marah dekat si Hana ni. Dan lagi menyeramkan, makhluk tu juga muka dia makin lama makin dekat dengan si Hana ni. Lagilah si Hana ni cuak kan. Dan sekali tu, benda tu mungkin nak marah sebab Hana ni macam tak mengalah. Macam nak juga sebut Allahu Akbar semua. Benda tu pun macam mengeluarkan sesuatu daripada belakang dia. Bentuk tu macam pedang tau. Macam pedang samurai tu. Jadi masa ni si Hana ni punyalah terlampau takut tu kan. Akhirnya Alhamdulillah
dia boleh juga sebut Allahu Akbar dengan sangat kuat. Dan tiba-tiba benda tu hilang zap macam tu. Sekelip mata je hilang. Teruslah Hana ni boleh bangun kan. Terus bangun dia tengok sekeliling dia, memang masa tu mak ayah dia tak ada lagi tau. Dan dia punya ketakutan tu sangat-sangat kan. Sampaikan dia menangis tau. Menangis je lah kan. Dihempak macam tu sekali. Masa tu badan Hana ni memang dah menggigil teruk tau. Sebab dia punya ketakutan yang melampau tu kan. Dan lagi satu pula, memang setiap malam dia akan dapat mimpi yang sama. Iaitu mimpi dia tu didatangi oleh lelaki yang sama. Lelaki yang dia nampak dekat jidat tu dengan lelaki yang hempap dia tu kan. Sampaikan mak ayah dia terpaksa lah bawa si Hana ni untuk pergi berubat. Selepas beberapa ikhtiar dia orang cuba buat. Okay? Lepas pada tu Alhamdulillah lah si Hana ni lama kelamaan jadi pulih. Dan lepas daripada tu memang dia serik habis lah untuk tengok gambar ke, mulut celupar ke. Malah dia kata kalau nak tengok yang kan dekat dalam newspaper kan ada bahagian yang untuk si mati semua kan. Dekat situ pun dia tak berani nak tengok. Dia punya rasa seram tu lain macam sangat. So dekat sini macam mana pandangan korang tentang kisah si Hana ni? Bagi Pika sebenarnya kisah ni ada pengajaran lah. Iaitu kita kalau dekat kawasan-kawasan macam tu tak payah mulut tu macam nak celupar sangat kan. Dan lagi satu pula bila dah balik apa semua tu, bila sampai rumah, at least kita terus bersihkan badan dululah. So, apa pun pandangan korang semua, korang boleh bagi tahu dekat Pika, dekat komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, comment dan share. Dan juga jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Dan sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan, boleh juga hantar dekat Pika, dekat email yang Pika letakkan dekat description dekat bawah. So, itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye!